يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam PJK Surau, dan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kata Syekh Yahya Al-Warraq yang dibawa dalam kitab Tamyiul Ghafilin karya Imam Laith As-Samarkandi. Kata Syekh Al-Warraq, Syekh Yahya Al-Warraq, dia kata sesiapa orang yang memperolehi musibah yang besar di dunia ini, antara musibah yang besar di dunia ini adalah orang yang tertinggalnya majlis ilmu. Tengok. Jadi tertinggal di sini memberi dua keadaan. Yang pertama, tertinggal, kelewatan, sama ada mensengajakan diri untuk tidak hadir ke majlis ilmu, sengaja lewat-lewatkan bukan sebab ada masalah lain. Yang kedua, tertinggal di sini ialah tertinggal mana tak hadir. Jadi ini kata Syekh Yahya Al-Warraq, orang ni orang yang memperolehi musibah yang besar. Kenapa? Kerana dalam majlis ilmu tidak adalah lain menyebut kecuali nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tak memperoleh nasihat, tak memperolehi panduan cara untuk dekatkan diri pada Allah, kita bimbang-bimbang cara untuk dekatkan diri pada Allah, dia tak perolehi dan tak betul, menyebabkan ini musibah untuk dia. Ini sebenarnya. Jadi bila tak betul cara, bila tak betul, tak kena cara, ibadat tak kena, akhirnya menyebabkan dia terpesong jauh. Musibah dia bukan sekadar dunia, malah di akhirat dia mendapat azab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya tuan. Sebab tu kena majlis ilmu ni satu majlis yang cukup besar. Dan kata Sayyidina Umar, dia kata sesiapa yang keluar rumah di belakangnya dipikul dosa sebesar bukit Tuhamah. Bukit tu besarlah, bukit besar, sebesar bukit. Lalu dia datang ke majlis ilmu dan dia dengar seorang ulama sedang berpesan tentang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu timbul rasa takutlah hati dia. Lalu sehingga dia bertaubat kerana takutnya pesanan ulama tadi, dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesungguh-sungguh taubat. Lalu dia pulang ke rumahnya selepas taubat tersebut dalam keadaan dosanya semua terhapus walaupun sebesar bukit Tihamah. Kata Sayyidina Umar. Lalu dia sambung lagi, katanya, karena itulah wahai manusia sekalian, janganlah kamu lari daripada majlis ulama, kerana tidak ada tempat yang paling mulia Tuhan ciptakan di muka bumi selain pada majlis ulama. Itu. Siapa ulama ni tuan-tuan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama ni ialah orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tu kata Syekh Masruq, Imam Masruq bin Rahman, tabi'in, dia kata cukuplah menandakan kejahilan seseorang itu apabila ia berasa takjub dengan amal ibadat dia. Orang ni orang jahil. Kata Masruq,
Orang yang takjub dengan ibadat dia. Dia rasa bangun pagi dia seorang je. Dia main awal surau. Dia rasa aku seorang je yang main, aku paling awal. Mana aku yang bangun paling awal, akulah yang paling rajin. Dia takjub. Dia rasa akulah dalam UNIF ni yang paling ibadat kuat sekali lah. Dia rasa. Dia ni adalah orang yang jahil, kata Masruq. Dan cukuplah menggambarkan orang ini alim apabila dengan ilmu dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup. Maknanya dia ada ilmu, dia takut pada Allah, itu orang alim. Tuhan gambarkan innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang takut pada Allah itu Allah Taala bagi kat dia satu anugerah sebagai ulama. Dan ulama adalah golongan yang ilmu, yang ada ilmu yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kerana itulah tuan-tuan, kita belajar tasawuf. Kata Abu Nas Sarraj dalam kitab Al-Luma, tasawuf ni, apa dia tasawuf tuan-tuan? Sebelum kita masuk tentang kitab kita hari ni, adab tidur hari ni. Tasawuf ni ialah ilmu berkaitan dengan emosi dan perasaan. Dia bukanlah ilmu yang boleh dipelajari dalam kitab. Apa yang dicerita oleh ulama-ulama, guru-guru, para asatizah dalam kitab, itu menggambarkan sebagai satu pengalaman orang terdahulu. Jadi kita nak memperolehi ataupun tidak bukan melalui kitab, tak lain tak bukan melalui mujahadah nafs, mujahadah diri. Kena bersungguh-sungguh. Kata Syekh Hasan Al-Qazzaz, nak bersungguh-sungguh mujahadah ni terbentuk, terasas di atas 3 perkara. Yang pertama sekali, makan. Dia kata makan, janganlah makan terlalu banyak, makan ketika perlu. Yang kedua, tidur. Jangan tidur terlalu banyak, tidur ketika perlu. Yang ketiga, bercakap. Jangan cakap banyak, cakap ketika perlu. Kalau banyak cakap, bawa salah. Nanti Imam Ghazali akan cerita dalam bab ni adab tidur ni macam mana kita nak gambarkan. Kerana itulah tuan-tuan, orang macam ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia gambarkan Bani Israel. Kenapa Bani Israel ni orang yang keras hati dia, tak nak dengar cakap Allah Ta'ala, lawan cakap Nabi Musa, cakap Nabi Nuh, dia lawan. Kenapa tuan-tuan? Antaranya sifat dia sifat keras hati, sombong. Dan antaranya ulama kata, kenapa Bani Israel ini sifat dia keras hati, dan manusia boleh timbul sikap ini kerana banyak makan, banyak tidur. Sungguh. Kerana itulah kata Sayyidina Umar, man kathura akluhu lam yajid li dzikrillah ladzatan. Siapa yang banyak makan, kamu takkan seronok dalam berzikir pada Allah. Man kathura naumuhu lam yajid fi umrihi barakatan. Siapa yang banyak tidur, dalam hidup umur dia takkan berkat. Tak ada banyak berkat, kata Sayyidina Umar. Kerana tu ini kena jaga betul-betul. Orang banyak tidur, banyak makan, hati dia keras, dia susah nak dapat apa yang diberi oleh para ulama, para ustaz, dia susah nak ikut. Itu tuan-tuan, dia dapat apa payah ikut. Baik, itu gambaran dia. Baik, kita baca muka surat 84 kalau kita tak siap. Kita bermula bab ke-10, adab tidur. Baik. Adab tidur. Apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat, dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan seperti berbaringan orang mati di liang lahat. Dan ketahuilah bahwasanya tidur itu seumpama mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Maksudnya bukanlah kilam kita tu kaki menghadap kiblat, tidak. Tapi macam ni, kepala kita sebelah sana, kaki kita sebelah kiri, dan kita tidur mengiring ke sebelah kiblat sana. Macam kita nak kena tanam dalam liang lahat tu, gitulah gambaran dia. Jadi bila kita menghadap sebelah kiblat, isteri kita pun kita belakang lah isteri kita, tak gitulah kan. Jangan marahlah kata dia, gitulah sekali-sekala. Mana dia start tidur tu je. Bila dah tidur dah lena tu, dia kok mana pun kaki sagi bangun kepala belah sana ke, tak ada masalah yang tu. Masa start tidur tu kita nak yang tu. Jadi sagi ni maknanya kita nak ambil sunat yang tu, kita dapat pahala yang tu, ambil sunat. Jadi itu cara dia, sunat tuan. Berkata wajib gitu, sunat. Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah Ta'ala ketika engkau tidur pada suatu malam. Oleh kerana itu, bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci, dan wasiatmu itu tersimpan di bawah bantalmu. Baik tuan-tuan,
selalu tanya diri kita. Setiap pagi, setiap hari nak tidur, setiap hari bangun, masa nak tidur, cuba tanya diri kita. Tanya, jangan tak tanya. Ataupun duduk sebelah isteri kita, tanya dia. Buat lawan tanya. Yang ataupun panggil nama dia ke, ataupun maknya ke, tuknya ke, tak apalah. Kalau kita mati esok ni, bersedia tak lagi? Tuan-tuan, tanya. Duduk dengan isteri kita, selalu tanya. Soalan tu kena selalu tanya, kerana ingat mati ni adalah satu benda yang dituntut adalah Islam dan sunat. Jadi tuan-tuan, tanya selalu. Kerana tuan-tuan, sedia tak sedia, kematian akan datang pada kita. Kita cakaplah macam mana pun. Kerana itulah kita nak tak nak kena bersedia. Wajib, kata wajib bersedia. Walaupun kita dalam hati kita tak akan bersedia. Manusia sampai dia umur 70, 80, tanyalah bersedia tak lagi nak mati? Tanya siapa pun, dia akan jawab tidak bersedia. Kerana itulah kata Imam Syafi'i, berapa ramai pemuda di luar sana sedang gelak ketawa, sedangkan kafan mereka sedang dijahit. Kerana itu bimbang. Kita hari ni, saya hari ni nak mati bila? Sagi ke? Wallahualam. Nak tak nak wajib bersedia. Macam mana ustaz nak sedia? Buatlah amal ibadat sebanyak yang mungkin dan janganlah kita menyakiti manusia lain. Lebih-lebih lagi, dosa dengan Allah Ta'ala Tuhan boleh ampun bila masa saja. Sebab Tuhan kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kata ulama, dalam ayat ni Tuhan takkan ampun dosa syirik dan Tuhan boleh ampun dosa apa sahaja liman yasha. Maksudnya selain pada syirik, buat dosa apa pun Tuhan boleh ampun jika Tuhan nak. Hak tak apa dengan Tuhan, tapi dengan manusia itu masalah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena jaga setiap hari di kita, takut Tuhan cabut nyawa kita bila masa sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali sebut tentang wasiat. Wasiat ni tuan-tuan, sunatnya setiap minggu diperbaharui. Wasiat kena perbaharui setiap minggu. Tulis letak bawah bantai. Lepas tu tengok pula nanti cukup seminggu, kau ada nak tambah, nak kurang kat mana, tulis letak bawah bantai. Dan kata ulama dalam fiqh manhaji, wasiat ini sebenarnya tidak boleh lebih daripada 1/3 harta kita. Dalam mazhab lain tak boleh, dalam mazhab Syafi'i boleh tetapi makruh dan sah. Tapi tak elok dibuat. Tak boleh 1/3 lebih. Hanya sekadar 1/3 sahaja wasiat. Dan kalau nak buat lebih dengan syarat minta izin kepada ahli keluarga waris tu, anak-anak, isteri, anak yang boleh terima dia punya harta dia tu secara faraid. Kita kena minta, boleh tak ayah nak wasiat sekian. Kalau nak minta lebih, kalau dia tak bagi, wasiat tadi terbatal secara automatik. Tu wasiat tuan-tuan. Kerana itu kena hati-hati dengan wasiat. Dan kata ulama, sebaik-baik antara wasiat dengan sedekah, baik lagi sedekah. Kerana wasiat berlaku selepas mati, sedekah berlaku ketika masih hidup. Kerana itu antara sedekah dengan wasiat, sedekah lebih afdal. Gitu. Baik. Hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat pada Allah daripada segala dosa dan meminta ampun daripada segala kesalahan, dan dalam keadaan engkau berazam bahawa engkau tidak akan mengulangi lagi sebarang kemaksiatan yang pernah engkau kerjakan, dan berazamlah untuk membuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jikalau Allah membangkitkan engkau pada pagi besok. Jadi kita bertaubat dulu. Kerana tu tuan-tuan, bila kita buat dosa, kadang kita terlanjur buat dosa, kita jangan berputus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dengan harapan Allah. Walaupun kita buat dosa, kita nak kena taubat dan sungguh-sungguh. Karena kata Sakandari, dia kata, rubbama fatahalaka babat ta'ah wala fatahalaka babal qabul. Rubbama qada alayka bidzam wa tilka sabilun ilal wusul. Apa dia tuan-tuan? Maksud dia, mungkin Tuhan buka pada kamu pintu ketaatan, tapi Tuhan tak buka pintu penerimaan. Tuhan panggil kita untuk kita datang, untuk kita buat ibadat, tapi lah keadaan kita riak, kita sombong dengan ibadat kita, kita rasa ujub, Tuhan tak terima. Tapi kata Sakandari, boleh jadi Tuhan takdirkan kamu buat dosa, dan itulah dosa terakhir kamu, dan kerana dosa itulah kamu boleh sampai pada Allah
sampai peringkat yang tertinggi. Tengok tuan-tuan. Berapa ramai tuan-tuan kita tengok orang yang ditakdirkan hidupnya dosa. Seperti Malik bin Dinar, seperti Bishr Al-Hafi. Saya cerita sikit tuan. Bishr Al-Hafi, seorang waliullah hebat. Dia ni asal awal hidup dia orang yang suka berpoya-poya, orang yang suka minum, suka mengata pada orang, dia suka mengumpat orang, gitu gini, seronok, kata orang seronok. Jadi tuan-tuan, satu hari, saya pendekkan cerita, satu hari dia berjalan di pasar. Dia jalan di pasar. Kemudian dia nampak sehelai kertas. Dia tengok kertas tersebut, lalu dia ambil. Dia kata, mulalah hati terdetik, siapalah yang tok buang kertas yang mengaji ni, ini pengajian ni, jangan buang gini, dia kata. Dia macam tu cakap. Akhirnya dia buka kertas tersebut, ada tertulis dalam kertas tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dia istighfar, Astaghfirullah, 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 ya Allah, tak layak nama kamu ya Allah dibuang di atas kertas, dibuang di atas lantai begini sahaja. Dia ambil kertas tersebut, tadi dah jalan ke lain, dia terus menuju kedai minyak wangi. Dia kata, wahai tuan, apakah minyak wangi yang terbaik dalam kedai ini, aku nak beli. Dia beli, dia balik ke rumah dia. Dia sapu minyak wangi tersebut di atas nama Allah tersebut. Dia lipat, dia gulung, dia letak di atas. Macam kalau pintu, dia letak di atas pintu tu, untuk tanda nak hormat nama Allah. Malam tu dia mimpi, wahai Bishr, karena kamu telah mengharumkan nama aku akan mengharumkan nama kamu. Tuan-tuan, selepas itu dia mimpi, keesokannya dia termenung panjang. Lalu dekat-dekat dengan subuh, seorang tua datang ke rumah dia, ketuk pintu, keluar khadam Bishr. Apa dia, tuan? Nak jumpa siapa? Saya nak tanya, tuan dalam rumah ni, ketua rumah ni, adakah orang yang merdeka ataupun hamba? Kata khadam dia, tentulah orang merdeka. Kalaulah dia ni merdeka, kenapa dia tidak bersikap sebagai orang merdeka, sedangkan dia sebenarnya hamba Allah? Dia tetap hamba macam mana pun, kata orang tua tadi. Lalu khadam cerita dekat Bishr apa yang diberitahu oleh tua tadi. Bishr dalam keadaan tergopoh-gapah, tergesa-gesa, kejar orang tua tadi. Wahai tuan, apa kamu kata tadi pada khadam aku? Kalaulah kamu ni seorang yang hamba, benar-benar hamba, sudah tentu kamu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ini orang yang hamba, kamu bukan merdeka. Tiba-tiba Bishr Al-Hafi menangis, dan dia pun teringat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia rasa insaf dengan apa yang berlaku selama ini. Lalu dia minta pada orang tua tadi tunjuk jalan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dia pergi ke masjid dalam keadaan tidak pakai kasut, berkaki ayam untuk bertaubat. Sesudah solat subuh dengan tua tadi, dia duduk, dia istighfar banyak-banyak. Dan kerana itulah tuan-tuan, kenapa dia sebut Bishr Al-Hafi, Bishr kaki ayam, kerana dia keluar rumah dia tak pakai kasut dan berkaki ayam. Lalu dia kata, demi Allah, mulai hari ini aku tak akan lagi pakai kasut di atas bumi Allah ini. Tengok tuan-tuan, ni orang bertaubat. Dia bertaubat sungguh-sungguh daripada apa yang jadi. Akhirnya kedudukan dia, nafsu dia bernama nafsu ammarah. Asal orang ni nafsu ammarah. Nafsu yang amarah ni saya cerita dekat tuan-tuan dulu. Yang baik dia nampak buruk, yang buruk nampak, yang baik pun dia nampak baik, yang buruk nampak baik. Semua apa yang orang kerjakan, dia semua nampak baik. Dia buat, dia mencuri, dia kata baik. Dia mengumpat orang, dia kata baik. Dia keji orang, dia kata baik. Dia pukul orang, dia kata baik. Dia tak nampak selain daripada apa yang dia buat, semua baik, dan dia rasa betul. Itu kan nafsu ammarah. Sehingga naiknya orang ni kepada nafsu seterusnya, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, mardiyah, dan juga nafsul kamil. Tuan-tuan, ini hebat. Ini hebat orang macam ni. Karena tu tuan-tuan, orang macam ni, peringkat-peringkat yang boleh bertaubat sehingga jadi waliullah gini, dikatakan nafsu mereka ini tuan-tuan, sehingga ke peringkat nafsu radiyah, mardiyah. Malahan boleh naik ke sampai peringkat nafsul kamil, seperti mana nabi-nabi dan rasul-rasul. Tuan-tuan, apa itu nafsu radiyah tuan-tuan? Kita bincang sikit nafsu radiyah, macam mana mereka boleh jadi sampai tahap tu. Baik, nafsu radiyah ini tuan-tuan, sebenarnya kenapa sebut radiyah? Kerana mereka meredai apa yang Tuhan buat pada mereka. Sama ada benda tu baik ataupun buruk, mereka terima, dan mereka terima segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka masalah
baik ataupun buruk, besar kecil sama sahaja. Itu orang nafsu radiyah. Dan tuan-tuan, mereka tidak pernah kecewa apa yang Tuhan beri pada mereka. Contoh, anak dapat 10A lah, anak dapat 10B lah tuan, tak apa, dia redha. Dia redha. Itu orang nafsu radiyah. Dia mendahului redha daripada Tuhan. Apa sahaja yang berlaku di atas diri dia, dia tidak akan rasa gelisah, gundah gulana dan kecewa. Sebab bagi dia semua Allah. Bagi dia semua ketentuan Allah dan hukum Allah. Sebelum berlaku lagi, sebelum dia dapat keputusan anak dia dapat 10C, tapi sebelum tu lagi redha dia sudah mendahului. Itu nafsu radiyah. Mana dia tak, anak dapat apa 10C, teruk ni, sakit jantung ayah rasa kan. Lepas tu lama-lama tak apa, sabar. Redha je lah kan, redha lah. Okey, dia tak macam tu. Nafsu radiyah ni, dia sentiasa redha, dia mendahului apa yang berlaku. Itu nafsu radiyah. Dan dia ni dikatakan dia tak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tuan-tuan, Allah Taala menyebut dalam Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak ada padanya perasaan takut dan tak ada padanya perasaan kecewa. Ini waliullah. Contoh tuan-tuan, contoh nak. Kita tengok Sufyan Ats-Tsauri. Satu hari dia berjalan nak ke Mekah sama kawan dia Syaiban Ar-Ra'i. Dia berjalan. Tiba-tiba mereka berdua terserempak dengan serigala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Tuan, Syaiban, Syekh, itu serigala," dia kata. Sufyan Ats-Tsauri terdetik rasa takut. Lalu kata Syaiban, "Tak apa, jangan takut." Dia kata gitu, "Jangan takut." Tiba-tiba terberhenti serigala tersebut di hadapan mereka berdua dalam keadaan memusing-musing ekor dia, dan ketika itu juga serigala beralih dan juga memusing dan tinggalkan mereka. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Pelik kamu ni Syaiban, pelik sangat." Dia kata, "Kalaulah tidak memelekkan lagi orang lain, nescaya aku akan letak barang-barang kita ni di atas punggung serigala tersebut dan dia akan bawa barang ni hingga ke Mekah." Tengok tuan-tuan, ni orang yang hebat. Orang yang bila tak takut pada lain pada Allah, dia takut pada Allah sahaja, benda lain semua takut pada dia. Ini orang yang sampai ke tahap dia taubat dia, Allah Taala terima, dan orang macam ni dia anggap sebagai nafsu radiyah, dia cakap apa Tuhan terima. Ini gambaran dia. Dan banyak lagi tuan-tuan. Lagi kita gambarkan lagi macam mana orang ni. Baik. Hendaklah engkau ingat bahwasanya pada suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk di liang lahat. Tuan-tuan, semua kita akan mati. Kata Imam Ghazali, semua manusia akan mati, kecuali 3 perkara ni ya. Kata mati dia tak tahu bila dia nak mati, di mana dan bagaimana. 3 ni ya. Yang mati pasti mati. Dan bila masuk dalam liang lahat, Imam Ghazali kata semuanya akan dimakan dengan ulat-ulat. Sama ada mata kanannya kah ataupun mata kirinya kah. Tengok tuan-tuan, semua kena makan ulat. Ini gambaran dia. Sedia tak sedia badan kita daripada panas macam ni akan mati, lalu jadi sejuk, lalu kita akan masuk dalam lahat mana tak ada peneman lagi di sana. Yang teman hanyalah ulat-ulat yang akan makan badan kita. Yang akan teman kita kat sana, yang akan menyelamatkan kita adalah amal ibadat kita. Itu tuan-tuan. Baik. Engkau akan tinggal di sana bersendirian. Tiada siapa yang bersama denganmu kecuali hanya amalanmu, dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali hanya usahamu. Tengok tuan-tuan. Kerana itulah kita baca surah Sejadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita setiap pagi Jumaat kita dengar imam baca, kita hayati ayat tu tuan-tuan. Apa Tuhan kata? Kita akan kata balik kat Tuhan nanti, Tuhan kami sudah nampak dah. Wa sami'na, dah kami dengar dah Tuhan. Farji'na, kembalikanlah kami ya Allah ke atas muka bumi ini, kerana kami sudah yakin dengan apa yang kamu kata. Hari ini kita tak yakin tuan-tuan. Hari ini kita tahu, kita tak yakin apa yang Tuhan dah sebut tentang azab, tentang syurga. Orang yang boleh azab sudah pasti menyesal. Orang yang boleh nikmat tetap akan menyesal. Dia minta kembali ke dunia balik. Sebab apa? Aku nak buat sebanyak mungkin pahala ya Allah, kerana aku tengok tawaranmu besar ya Allah. Seolah kata Nabi, kita ambil air dalam gelas ni,
Hadis riwayat Tirmizi. Kita celupkan tangan kita ni, jari kita ni ke dalam air ni. Kita angkat. Inilah dunia kita berbuat hari ni. Hak sisa ni, bukan hak menitik tu, hak menitik tak. Hak kita angkat tu, hak menitik dah jatuh dah. Hak sisa melekat di tangan kita, kita sejuk tu, itulah gambaran dunia. Hak kita duk pulung sangat, tetapi kata Nabi, hak kita tak terangkat tadi, hak kita celup ni, kita celuplah dalam lautan yang paling luas sekali. Kalaulah segelas ni sahaja tuan-tuan, kita celup dalam gelas ni, katalah gambaran syurga luas ni, itu pun kata gambaran dunia luas ni, itu pun kita pastikan berebut. Sedangkan hak kita celup lekat pun dah berebut. Kata 2 jari kalau Nabi buat. Kalau 2 jari ni saya rasa tuan-tuan, macam mana keadaan kita di dunia ni, gambaran dunia. Nabi hanya gambarkan yang lekat itu saja. Itu tuan-tuan. Karena itulah bila orang dia macam ni, dia hanya mentingkan dunia, dia tak takut mati, tak takut lahat, duduk seorang tak apalah, biarlah itu lain kali. Ini sekarang ni kita pulung betul-betul. Kalau tu dia silap. Bila dia kata Tuhan sebut juga, dia kata wala tansa nasibaka minad dunya. Kanlah Quran dah sebut, jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Kata Allah. Kata ulama, kebanyakan orang silap tafsirkan ayat itu, nasibaka itu ialah habuan keduniaan kamu. Habuan keduniaan, maksudnya kehidupan dunia. Rumah, pangkat, harta dan sebagainya. Salah. Kata ulama, nasibaka minad dunya adalah pahala kamu daripada dunia nak buat ke akhirat. Itu sebenarnya. Kerana itulah ulama yang ekstrim, dia akan terjemahkan nasibaka itulah kain kafan kamu. Dia kata, macam mana nak bawa? Itu hebat tuan-tuan. Kerana itulah kita jangan kita tertipu dengan keadaan kita di dunia ini. Kita kena bawa sebanyak mungkin pahala, laba untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu. Tengok, untuk tidur lebih awal. Tengok ni, bab tidur. Baik. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu, kecuali apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Baik, macam ni tuan-tuan. Seeloknya sebelum tidur baca Quran. Gitu. Itu sunnah Nabi, baca Quran. Tetapi kalau kita rasa kalau aku tak tidur ni menyebabkan kawan-kawanku ajak aku tengok wayang, contoh. Kawanku ajak sembang kosong, ajak duk tengok bola, dan mungkin cerita dia buat pada mengumpat pada orang, masa tu afdal tidur. Afdal tidur. Karena kalau terjaga waktu tu, kita akan buat maksiat, afdal tidur. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang nak bawa pada maksiat, lebih baik kita melewatkan tidur kita tengah malam sikit dan kita baca Quran terlebih dahulu. Itu yang terbaik. Ini, jangan dia kata jangan kita ikut nafsu kita. Baik. Ketahuilah bahwasanya siang dan malam itu hanya 24 jam sahaja. Maka janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Dah kira 8 jam. Jangan tidur lebih daripada 8 jam. Kita tidur malam tidur start pukul 11 tidur dah, jaga pukul 5.30, 11 sampai 5 lah, 6 jam. 6 jam. Lepas tu balik subuh tidur sat, sebelum pergi kerja tidur sat. Lepas tu sebelum zuhur tidur sat, qaidullah. Lepas zuhur ulama kata qaidullah ada dua, ada berselisih pendapat. Lepas zuhur pun qaidullah ambil qaidullah lagi. Lepas tu satgi balik kerja tidur lagi. Lepas tu satgi dalam sebagainya lah gitu. Jadi kita ni bukan 8 jam lah. Jadi kiranya banyak. Jadi kira banyak. Kata Imam Ghazali sini, dia kata lagi, kerana jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadalah engkau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun, iaitu sepertiga pada umurmu. Kalau tentu 8 jam, maknanya kita kira umur 6 tahun, 1/3 daripada hidup kita, kita sudah sia-siakan. Jadi rugi kita. Tidur banyak ni rugi. Kerana itu saya teringat seorang ulama tabi'in, Masruq Abdul Rahman. Satu hari tuan-tuan, dia ni orang yang kurang tidur dan dia ni banyak berzikir. Dan ketika dia dalam perjalanan nak ke Mekah, dia penat. Dah pakai ihram dah, ya Allah ya Tuhanku, dia gelisah. Sebab bila dia di rumah, dia balik rumah
Bila lepas pada masjid, dah ada muzakarah kawan dia, dah balik, isteri dia sediakan makanan. Sediakan makanan, kemudian dia sembang dengan isteri dia, macam mana sayang, dah masak sedia dah sedia. Bang, mari kita makan dulu. Tak apa, abang nak sediakan tikas je dahulu. Selagi abang lepas makan lagi, abang nak semayang sikit. Isteri dia kata, abang, tak penatkah kamu? Tak rehat, asyik semayang atas tikas sejadah, menghadap Allah. Dia kata, semayanglah rehatku, dia kata. Dia kata, semayang itulah rehatku. Bagi orang macam tu, dia semayang, dia rasa boleh dapat tenaga lagi. Dia rasa lebih tenang, dia rasa lebih seronok dan akan kembali tenaga dia. Lepas tu, lebih habis dia siapkan sejadah, dia pun makan isteri dia, pagi dia ibadat balik. Satu hari nak pergi ke Mekah. Dia tahu, bila dalam perjalanan ke Mekah tentu penat. Dan sampai ke satu tempat, untuk niat, dah pakai ihram semua, dia kata, ya Allah, macam mana ya Allah? Aku tak nak tidur, nak zikir dekat-Mu, aku takut bila tidur ni tak dapat zikir padamu. Dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk sentiasa zikir padamu. Tuan-tuan, dia dalam keadaan dia tawaf, habis tawaf, dia penat, dia semayang, dan ketika dia semayang tersebut, dia sujud. Sujud tuan-tuan, dia terlena lah sujud tersebut daripada pagi sehingga masuknya zuhur, azan zuhur. Orang gerak dia, wahai Masruq, kamu sujudkah ataupun lena? Dia jaga-jaga, astagfirullah, dia kata, aku terlena sebenarnya. Sehingga kan tuan-tuan, dikatakan itulah makbulnya doa dia, sehingga dia ni tak nak tidur pada, takut lupa zikir. Akhirnya Tuhan bagi dia tidur juga akan ada sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang macam ni tuan-tuan, tidur pun takut, kenapa? Bila tidur tak boleh zikir dekat Tuhan. Ini gambaran dia. Kerana itu Ibrahim Khawas, dia satu hari dia jalan dengan anak murid dia di satu perjalanan, mengantuk tidur. Dan bila tidur, seorang anak murid dia nampak dia tidur lena. Kemudian ada rimau datang. Rimau datang, anak murid dia lari naik atas pokok. Tengok Ibrahim Khawas, relax lagi. Rimau tadi duk jilat-jilat muka dia, daripada muka sampai kaki, jilat, dan dia tak sedar. Tak apa, anak murid dia tak bagi tahu. Duk esok malamnya, mereka tidur lagi, dan keadaan tidur tersebut bukan rimau mai. Yang mai tu seolah macam kutu, macam benda yang duk ketik, macam kita kata, orang Kedah kata sekenek gitulah, sekenek terpirah gitulah, ketik. Dan tiba-tiba dia Khawas tak selesa tidur, dia terjaga, dia buanglah kutu tu. Lalu kata anak murid dia, wahai Tuan, semalam harimau datang, kamu tidurlah keadaan selamba, kamu tak takut, kamu tak jaga, dan kamu boleh lena dengan keadaan sempurna. Tapi hari ini hanya kutu kecil sahaja yang gigit kamu ketika kamu tidur, tapi kamu tak selesa dan kamu terjaga. Dia kata, semalam ketika tidur aku bersama Allah Subhanahu Wa Taala, tidur aku, Allah hadir padaku. Tapi hari ini aku tidur, Tuhan tak hadir padaku. Yang hadirnya bukan Tuhan. Maknanya aku tak boleh khusyuk dalam tidur aku terjaga. Lebih tinggi daripada radiyah. Kita nak lawan orang yang daripada nafsu kita amarah ni, nak tingkatkan diri kita, tak lain tak bukan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis kursi, Tuhan kata, siapa daripada umat Nabi Muhammad, daripada hamba-hambaku yang banyakkan buat benda-benda sunat. Tengok, bukan yang wajib tuan, yang banyak buat perkara-perkara sunat, akulah akan menjadi, bila dia melihat, akulah penglihatan dia. Bila dia bercakap, akulah percakapan dia. Bila dia mendengar, akulah pendengaran dia. Bila dia menampar, akulah penamparan dia. Dan bila dia berjalan, akulah perjalanan dia. Tuhan kata, bila orang yang banyak buat sunat. Sehingga itulah tuan-tuan, sehingga mereka meningkat daripada nafsu sekian pada nafsu yang cukup sempurna, sehingga sampai pada nafsu mardiyah. Dan tuan-tuan, orang yang nafsu mardiyah ni tuan-tuan, yang lebih hebat pada nafsu radiyah tadi. Apa maksud dia? Nafsu mardiyah ialah nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, redha Allah mendahului mereka. Lepas tu Tuhan kata dekat sahabat-sahabat Nabi, radhiyallahu anhum wa radu an. Tengok, mana Tuhan redha mereka dulu, baru mereka redha Allah SWT. Kita tidak, kita kena redha kat Tuhan dulu. Ini kita, tapi sahabat-sahabat Nabi, Tuhan redha mereka. Kerana itulah tuan-tuan, tengok macam mana dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu hari dia, semasa dia jadi Amir Mukminin, Khalifah Islam yang kedua,
masa tu yang jadi gubernur Islam di Mesir ialah Amr al-As. Dan masa tu antara benda khurafat yang berlaku di Mesir ialah mengorbankan setiap tahun anak dara perempuan Mesir yang cantik-cantik untuk diberi kepada Sungai Nil supaya tak kering Sungai Nil tersebut. Baik. Lalu tuan-tuan, satu tahun tu berlaku Sungai Nil ni kekeringan, sehingga tak boleh nak menampung pertanian mereka. Lalu nak dikorbankan wanita penduduk Mesir tu. Lalu benda ni diketahui oleh Gubernur Mesir Amr al-As, dan Amr al-As dah larang dah benda ni, tapi tak makan juga larang tersebut. Jadi Amr al-As hantar surat kepada Sayyidina Umar al-Khattab. Ni Sayyidina Umar al-Khattab dalam keadaan begitu, tak betul ni, dah tak betul. Jadi kata Sayyidina Umar, tak apa Amru, aku akan tulis surat. Sayyidina Umar membuat satu surat kepada Sungai Nil. Tengok tuan-tuan, ini orang yang percakapan mereka adalah percakapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut mereka mulut Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran mereka pendengaran Allah. Apa mereka buat semua Tuhan redha. Ini orang macam ni. Lalu tuan-tuan, Sayyidina Umar tulis. Dan Sayyidina Umar kata, surat ni Amru, kamu kena bagi pada Sungai Nil, biar dia baca surat ni. Tengok tuan-tuan. Lalu dia pun tulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nil, in kunta tajri li amrika aw min ajlika fala hajatan lana fik, wa in kunta tajri li amrillah fahuwa yajrika fanas'alullahu ajrika. Wahai Nil, kalaulah kamu ni mengalir kerana kamu sendiri ataupun disebabkan kamu sendiri, kami tak hajat pada kamu. Tapi kalau kamu mengalir kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya dialah yang alirkan kamu, kami minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia alirkan kamu. Lalu Amr al-As ambil surat tu dan dimasukkan ke dalam Sungai Nil. Tuan-tuan tahu, tak sampai 10 minit air Sungai Nil tu naik dan juga mengalir dengan begitu lajunya. Tengok tuan-tuan, ini orang macam ni tuan-tuan. Kata ulama, orang yang bernafsu mardiyah ini di celah kita ni pun ramai. Kita cuma tak kenal. Dia kata jangan sakiti orang yang macam ni. Jangan sakiti hati ataupun jangan kamu melukai hati orang yang bernafsu mardiyah. Itu pesan ulama. Sebab orang macam ni, jika dia tersakitnya hati dia, dia kena mulut kita yang celupa, dan dia cakap apa sahaja terdetik hati dia, bimbang-bimbang Tuhan dengar, dan akhirnya malapetaka pada kita. Tuan-tuan, tengok sebagai contoh tuan-tuan, Sufyan al-Thawri. Satu hari dia menegur khalifah. Khalifah semayang, Allahu Akbar, semayang, duk pegang misai, main misai. Lalu kata Sufyan, wahai tuan, tak betul ni, duk main misai, tak betul. Jangan duk main misai, semayang. Lalu kata khalifah, wahai Sufyan, nak tegur tu tegur elok sikit, jangan tegur macam ni. Kata Sufyan, wahai khalifah, kalau aku tak tegur, nescaya kencing aku akan berdarah, dia kata. Maksudnya marah sungguh lah tu. Maksudnya aku kena tegur sebab kamu ni silap sungguh, dia kata. Kamu buat ni silap sungguh. Khalifah tak khalifah aku kena tegur. Kalau aku tak tegur, kencing aku akan berdarah. Lalu kata khalifah pada tentera dia, wahai tentera sekalian, pengawal sekalian, tangkap dia dan hukum mati. Kata pada Sufyan al-Thawri. Lalu tak apa, Sufyan al-Thawri satu hari ketika dia nak dihukum mati, dia di atas ribaan kawan dia. Lalu digerak bangun dan dia pun bangun. Wahai Sufyan, sudah sampai masa untuk kamu dihukum mati. Lalu kata Sufyan al-Thawri, aku memang dah lama nak mati, dia kata. Dan aku akan mati. Dan aku pun tak suka hidup lama-lama. Tapi kewajipan tetap kewajipan. Tegur tetap kena tegur. Lalu dia kata, selepas dia kata macam itu tuan-tuan, dan dia dibawa untuk dihukum gantung. Khalifah di depan, berada di singgasana. Dia angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, binasakanlah mereka. Lalu tuan-tuan, Allah Ta'ala dengan kuasa Allah, Tuhan turunkan petir dan membakar badan khalifah tersebut, mati khalifah tersebut. Tengok tuan-tuan, orang macam ni jika disakiti dan dia marah dan dia akan minta sesuatu, Tuhan dengar, itu akibat yang cukup buruk pada orang sakiti dia. Ini bahaya tuan-tuan. Kerana tu dia pesan sungguh, ulama pesan jangan sakiti orang. Sebab tak tahu di kalangan tuan-tuan ni, saya tak tahu siapa dia tuan-tuan yang mustajab doa dia, wallahu alam. Siapa di kalangan tuan-tuan yang bila tuan-tuan minta Tuhan makbul, mungkin ada di kalangan kita, bukan saya, tapi mungkin ada di kalangan kita malam ni, wallahu alam.
tapi tak tahu siapa. Sebab wali ni tuan-tuan, kita tak kenal dia. Kita tak kenal dia. Bukan orang alim, tapi dia orang yang arif, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seperti berlaku pada Syekh Qadir Jailani, tuan-tuan. Dia satu hari, tuan-tuan, mak kepada seorang dua orang budak ni, tengok dengan atas Syekh Qadir Jailani orang yang hebat, seorang wali, seorang yang alim, seorang yang rabbani. Lalu mak dia dengar macam ni, naklah hantar anak belajar pada Syekh Qadir Jailani. Bawalah anak belajar Syekh Qadir Jailani. Lalu hantar anak dengan keadaan yang sihat, badannya elok, terurus, pakai bajunya elok. Selang beberapa tahun, dia nak melawat anak dia. Lawat anak dia, tiba-tiba dia tengok anak dia kadang-kadang kusuk masai, rambut tak terurus, pakaian carik dan sebagainya, dan nampak kurus kering, makan tak menentu, nampak kotor. Lalu dia tengok Syekh Qadir Jailani sedang makan ayam. Sedang makan ayam. Makan ayam sedap, dia pergi jumpa Syekh Qadir. Wahai tuan, macam ni kah yang dikatakan waliullah? Kamu makan sedap, anak aku dalam keadaan kamu biar begini sahaja. Aku hantar untuk guru dengan kamu, bukan untuk kamu biar jadi pengemis begini. Lalu kata Syekh Qadir Jailani, wahai ayam, bangunlah kamu. Syekh Qadir kata gitu. Wahai ayam, bangunlah kamu. Tak semena-mena tuan-tuan, ayam tersebut yang dia sudah makan, ada baki sikit lagi, bangun balik, tumbuh bulu balik, tumbuh daging balik dalam keadaan biasa, lalu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Syekh Qadir, selagi anak kamu tak mampu buat macam ni, dia akan jalani kehidupan yang macam tu. Aku dahulu pun macam mereka juga. Tengok tuan-tuan, ini gambaran orang yang bila dah sebut sahaja akan jadi doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhan akan makbul semerta-merta. Kerana itu bahaya, tuan-tuan. Orang macam ni cukup bahaya, dan kita kena jaga sungguh-sungguh supaya siapa-siapa pun, tuan-tuan, jangan kita nak sakiti hati. Lebih bagi anak kita naik motor, tuan-tuan, pesan, mak naik motor jangan pulas minyak kuat-kuat sangat. Lalu tepi rumah orang sekian-sekian ni, lalu tepi rumah orang jangan naik motor kuat-kuat, kerana sagi takut orang tu marah. Kita pulas kuat-kuat, rere kuat-kuat, tiba orang tu kata, ih celaka sungguh budak ni. Dia kata gitu, tuan-tuan. Tengok-tengok sagi celaka sungguh, aksiden depan sana, boleh jadi. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena pesan diri kita, pesan pada anak kita, jangan buat tahana, jangan buat sebarangan pada orang di sekitar kita. Walaupun kita nampak orang tu hina pada mata kasar kita. Itu, tuan-tuan. Kerana itulah kita kena menjaga nafsu kita. Kita tidur malam bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Tuhan terima taubat kita, kerana dosa kita tu mungkin terakhir, dan Tuhan terima kerana dosa itulah kita sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang istimewa di kalangan yang istimewa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan kita dapat apa yang kita kongsi pada malam ini, dan Allah Ta'ala memberi keberkatan, rahmat kepada kita, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba dia yang dia redha, hamba dia yang dia terima, dan hamba dia yang bakal bila mati kelak dapat mengucap, dapat husnul khatimah dengan kalimah la ilaha illallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه